الله يا الله 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 يا الله. Dah. Atasnya. Nya apa ni? Suami. Suami yang ada isteri lebih dari satu. Ni wajib apa? Ni wajib Wajib syarak. syarak. Apa tanda yang kita nampak? Perkataan ni adalah wajib syarak. Atas. Atasnya. Ni. Ini tanda perkataan wajib syarak. Bila dia menggunakan satu perkataan yang nama di atas. Ni. Menyamakan. Bermalam segala isterinya. Okey. Barang siapa, ni nama dia apa ni? Ini nama dia dalil. Dalil. Mana dalil kata itu? Dalil. Okey. Dalil dia, ini perkataan ni lah. Ni. Barang siapa ada baginya dua isterinya. Maka cenderung ia akan salah satu daripada keduanya, tiada yang lain. Dan satu riwayat lain, dia sebut apa? Pada hal tiada ia adil. Apa maksud adil? Yakni tiada ia menyamakan antara keduanya. Nescaya jangan ambil lagi. Dah lewat.
Baik Ustaz. Maaf Ustaz, baru sampai rumah baru dapat. Saya datang Ya Ustaz, sial pada juga. hari kiamat padahal salah satu daripada dua pihak bahunya cenderung. Ni. Dia kata, Rasulullah kata, siapa ada dua isteri atau lebih dan dia tidak menyamakan, maknanya tidak adil dia pada bermalam, maksud dia pada bermalam, maka akan datang pada hari kiamat nanti. Ini yang dikatakan yang ramai yang suka sangat orang baca hadis ni. Dikatakan nanti engkau kahwin lebih, engkau tak adil nanti engkau je bahu sengit. Ni yang paling ramai orang sebut. Ni. Bahu sengit sebelah. Ustaz, itu menunjukkan fizikal ke atau bidalan? Itu menunjukkan fizikal atau bidalan? Fizikal ke kan? Fizikal. Ya. Tunjuk macam bersengit. Bersengit lah. Itu bagi bidalan yang mengatakan sengit tu mana satu kesesaan bagi dia. Kesalahan bagi dia. Jadi kat pada masa nanti kalau nampak orang lelaki dia terseksa ke baru sebelah dia roboh. Macam tu kot, tak tahulah. Nampak dia jalan begitu, itulah hukuman yang dikenakan kerana dekat dunia dia tidak adil pada bermalam dan benda-benda yang zahir. Benda zahir ni maknanya nafkah apa semua tak adil. Tapi bukan pada kasih sayang. Nanti kita baca nanti. Bukan pada kasih sayang. Ini cenderung ni dikatakan bau sengit sebelah atau robok ia nanti pada hari kiamat nanti. Ini yang kita nak tengok ni menyamakan ni maksud apa? Menyamakan ni erti dia adil pada perkara lahir. Bukan pada kasih sayang. Kalau dia ada 2 bini, 3 bini, dia sayang bini nombor 3. Itu tidak berdosa bagi dia. Faham nanti kita bacalah hadis ni. Kita bacalah cerita-cerita ni macam ni. Nescaya datang dia pada hari kiamat, maknanya akan datang nanti pada hari kiamat ni keadaan dia. Keadaan dia yang tidak adil tadi, yang tidak menyamakan antara keduanya, salah satu daripada bahu cenderung. Dan daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Hakim, barang siapa ada baginya 2 isteri, maka tiada menyamakan akan antara keduanya itu, nescaya datang pada hari kiamat sebelah pihak bahu itu roboh dan gugur. Ni kita kata dalam hadis lain, dalam hadis lain, dia punya hukuman ni, apa hukuman dia? Hukuman dia apa? Bahunya sebelah akan roboh, roboh dan gugur. Bukan sengit lagi, gugur. Gugur macam mana rupa tak tahulah. Tapi dinamakan gugur lah. Ni. Okey. Yang bermula yang kehendak dengan katanya cenderung itu. Okey, ni. Ni. Kata ni Ni. Maka cenderung ia. Ni. Ni mana cenderung ni apa? Ni yang kita nak tengok pada maknanya cerita dalam kitab lah.
Apa makna cenderung? Bukan cenderung bahu, cenderung yang pertama tadi. Jika ada orang tu bini dua, dia cenderung pada seorang, cenderung yang macam mana? Ini maksud cenderung. Ini maksud habis. Ini cenderung. Badis. Okey. Iaitu cenderung pada zahir. Cenderung pada zahir. Cenderung pada zahir. Apa maksud cenderung pada zahir dan bukan pada batin? Batin ni maksud dia kasih sayang. Ni arti dia kasih sayang. Okay. Ni apa maksud dia zahir ni? Ni apa? Segala nafkah dan tidur malam. Giliran ni semua ni. Dan giliran tidur malam. Ini mana dalil ni? Mana dalil kata perkataan ni? Kalau tak sama kasih sayang, dia kasih yang ni lebih. Mana? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Sebab memang ada dalam kitab kata, isteri yang Rasulullah sayang, paling sayang adalah Aisyah. Dan dia selalu berdoa, Ya Allah, matikanlah aku di rumah Aisyah. Tapi sebelum ada isteri yang lain ni, hatta depan Aisyah, dia kata, dia sayang dengan Khadijah. Sampai Aisyah ni cemburu, Aisyah ni kata apa? Dia kata, bukankah ada yang lebih muda yang menggantikan dia? Maka Rasulullah rasa tak senang dengan perkataan tu lah. Rasulullah kata jangan bandingkan kau dengan Aisyah, dengan Khadijah. Itu yang disebut tu, Khadijah ini susah. Khadijah ini yang support aku dulu masa orang lain benci aku. Khadijah inilah yang tolong aku masa orang lain tak nak keluarkan apa-apa untuk aku. Maksudnya Rasulullah waktu tu dia susah. Susah. Jadi dia kata jangan bandingkan diri dia dengan Khadijah. Khadijah ni pada dia sangat istimewa. Ini yang menyebabkan Aisyah ni kena cemburu. Tapi bila matinya Khadijah ni, Rasulullah ni berkahwin dan ada isterinya ramai, maka waktu itulah dia pernah kata dia isteri paling sayang adalah Aisyah. Gitu. Sebab isteri ni kadang-kadang berkata-kata, siapa yang antara mereka ni yang Rasulullah sayang. Lepas tu memang ada dalam hukum, dia katakan, kalau pada zahir ni Rasulullah dia memang menyamakan. Tapi pada kasih sayang ni yang dia kata, janganlah mencelaku dalam perkara yang kamu miliki dan aku tak miliki. Sebab Rasulullah ni, hati ni dia tak boleh susah ni nak buat. Nak bagi-bagikan sama rata kasih sayang. Ni agak payah. Ni agak payah. Pastilah macam kita dengan anak kita pun. Walaupun kita tak cerita dengan anak lain, tapi dalam hati kita mesti ada seorang anak yang kita rasa agak special daripada anak lain.
Jadi begitulah. Begitu. Jadi yang dikatakan bau roboh, bau sengit ni, jika dia tidak menyamakan bilangan tidur malam dan tidak menyamakan juga pada nafkah dan segala perkara yang lahir. Perkara yang lahir. Tapi tidak termasuk ini benda-benda seperti kasih sayang. Okey. Bermula yang kehendak dengan katanya cenderung itu iaitu cenderung pada lahirnya. Seperti bahawa dilebihkan salah satu keduanya dari segi pekerjaan yang lahir yang telah mengharamkan dia oleh syarak. Maknanya kalau cenderung pada lahir ni, pada salah satu, maka dikatakan apa? Haramlah oleh syarak. Haramlah oleh syarak. Melebihkan daripada dunia. Tiada yang dikenakinya, ia itu kasih sayang, hati. Maknanya bukan maksudnya cenderung ni pada hati, bukan. Dan cenderung hati pada sekalian isterinya kerana yang demikian itu tiada masuk di awal ikhtiar seorang. Ini kenapa? Lagi tak kata? Ini. Kerana tiada masuk bawah ikhtiar seseorang. Maksudnya tak boleh diusahakan. Ikhtiar seseorang. Pada syaraknya dikatakan sebab ini. Seperti juga dalil lagi satu dalam surah apa dia kata tu? Surah apa? An-Nisa. Dia kata satu dalil ni. Ni surah An-Nisa. Ayat 129. Tiada sakit kuasa kamu bahawa kamu menyamakan antara segala perempuan kamu. Jikalau sungguh-sungguh pelihara sekalipun. Allah dah cakap dalam Al-Quran begini. Ini juga adalah dalil. Okey, ni lah. Ambil ni pula. Ni lah dalil. Okey. Jadi kuasa kamu menyamakan ailan tastati'a an ta'dilu fi syahratil qalb wa mailin nafsi wa yattabi'a dhalika tafawuti fil waqa'i. Tiada kuasa kamu menyamakan dalam kasih hati dan cenderung nafsu dan mengikut akan diri yang demikian itu terlebih kurang dalam jimat pula. Termasuklah hal-hal jimat, termasuk juga hal-hal kasih sayang, termasuk juga hal-hal cenderung nafsu kat siapa, termasuk juga. Itu tidak terkira dalam dikatakan menyamakan. Okey. Dan lagi khabar Siti Aisyah adalah Nabi SAW membagikan ia antara segala isterinya, maka menyamakan ia akan sekaliannya dan berkata ia, Allahumma haza qasmi. Qasmi itulah giliran tu, kismun. Qasmi fima amliku wala talumni fima tamliku wala amliku. Hai Tuhanku, inilah bagiku pada barang yang aku miliki. Maka jangan engkau seksa akan daku pada barang yang engkau miliki. Dan padahal tiada boleh aku miliki akan dia. Apa dia? Adil pada hati. Adil pada urusan hati.
Jadi benda tu tak wajib lah pada mereka-mereka yang mempunyai isteri seorang atau lebih. Ustaz, ini saya catat dulu masa saya belajar Ustaz. Ha? Doa ini elok untuk lelaki yang berpoligami. Ya. Ni elok untuk orang lelaki lah. Kak, kalau lepas mayang kak, dengar suami baca Allahumma hadza qasmi. Tanya lah, doa apa ni bang? Tiba dia baca Allahumma hadza qasmi. Fima amliku wala talumni fima tamliku wala amlik. Itu maknanya dia ada bini lain dan dia sedang berdoa untuk mendapatkan adil yang betul pada diri dia. Okey. Dengar tak ni? Macam buat tak dengar je. Wah, Dengar Ustaz. dengar Ya, buat? Ustaz. Dengar Ustaz, takut pinggan terbang Ustaz. Buat apa nak doa ni buat? Allahumma hadza qasmi oh. Orang perempuan nak cakap dengar pun takut dah. Oh, minta lindung Ustaz. Janganlah baca doa ni. Okey. Ini dalil satu. Ini dalil dua. Inilah dalil yang membawa pengertian di dalil ni. Dia bawa pengertian kepada maksud cenderung. Ini adalah pengertian kepada maksud cenderung. Okey. Lepas tu, maka wajib menyamakan bermalam itu atas segala isterinya. Ada pun segala hambanya. Kalau dulu hamba ni boleh diguna, dia boleh diambil, diguna macam guna isteri. Sekarang tak ada lah. Maka tiadalah wajib atas penghulunya menyamakan antara sekalian mereka itu, tetapi yang demikian itu sunat juga. Jangan berdengki-dengkian setengah per setengahnya. Tujuan dia supaya jangan dengki. Dan mustahaklah giliran itu akan perempuan yang sakit dan perempuan yang haid dan nifas, melainkan perempuan yang derhaka akan suami dia. Kalau perempuan yang derhaka akan suami dia, dia tak mendapat giliran. Dia boleh tak dapat giliran. Perempuan yang derhaka pada suami dia hari itu, suami dia tak wajib belikan dia makanan. Kalau hari itu dia derhaka dengan suami dia tak wajib dah belikan dia makanan, sediakan makanan, tak wajib. Kenapa? Bila derhaka tu, maka tak jatuh nafkah pada dia. Ni nak kena tahu ni. Maknanya daripada dia lah nak beli makan, nak cari makan, nak cari duit apa hari tu. Kenapa? Hari tu dia dikatakan derhaka. Derhaka. Tu nak kena faham. Maka tadi wajib gilirannya seperti keluar dia daripada rumahnya. Bila hari itu dia keluar rumah dia, perempuan ni, contohnya, perempuan ni, dia ada, lelaki ni ada bini dua. Jadi dah bagi-bagi lah. Seorang berapa hari, seorang berapa hari. Hari itu suami dia dapati isteri dia ni keluar rumah tanpa izinnya. Ni, contoh ni. Maka tak wajib suami dia balik ke rumah dia malam tu. Kenapa? Dia telah derhaka. Atau tiada membuka pintu baginya. Dia datang, dia marah kat suami dia, hari tu giliran dia. Isteri kedua ni contohlah, isteri kedua. Bila isteri dia datang, dia bagi suami datang, dia bagi suami masuk. Lepas tu dia kunci dalam bilik. Dia bergaduh lah, tak tahu apalah.
Bila suami ni dah masuk bilik, dia tak bagi masuk. Suami dia boleh keluar dari rumah tu dan giliran dia pada hari itu terbatal. Dia boleh pergi pada bini yang pertama. Kenapa? Dia telah melakukan derhaka. Ini makna dia dalam kitab. Ada soalan ke? Tak boleh ke suami tu betul ansur kot dengan rajuk ke? Itu betul lah, ansur tu cerita lain lah. Jadi Yelah. cerita kitab ni gini lah kan. Kalau nak tolak ansur tu, dia akan budi bicara suami je lah. Bukan kata tak boleh, lebih dia tu dia boleh buat, betul tak? Tapi kalau dia kata, dia ni mengadu tak nak bagi aku masuk. Dia pergilah isteri dia yang pertama. Adakah dia dikatakan bahu dia roboh? Tak. Kenapa? Isteri dia tak bagi dia masuk tu dah kira raka pada suami dia. Jadi dia tidak layak untuk dapat giliran. Gini. Okey. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya tanya soalan. Ni, bolehkah suami yang bersih dua ditinggal satu rumah, satu bilik sampai satu tempat tidur? Boleh tak? Kalau isteri dua, makruh tinggal satu rumah. Satu tempat tidur pun tak boleh Ustaz? Satu tempat tidur lagi tak boleh. Soalan yang pelik tu kena orang tahu Ustaz. Kadang-kadang ada setengah orang yang buat. Kenapa ulama' letak hukum makruh? Daripada mana sumber hukum makruh? Abang dia dengar. Kalau isteri dua, kena buat rumah-rumah lain. Kalau satu rumah, hukum dia makruh. Apa cerita yang hukum ini diambil? Apabila Nabi Allah Ibrahim, dia berkahwin dengan isteri pertama dia, nama dia apa? Siti? Sarah. Siti Sarah ni tak ada anak. Maka dikatakan Nabi Allah Ibrahim ni, kahwinlah seorang lagi, moga-moga ada rezeki kita untuk dapat anak. Jadi dia berkahwin dengan Siti Hajar. Maka serumahlah dia. Maka Nabi Allah Ibrahim ni mendapat wahyu, Siti Hajar ni akan melahirkan anak yang bakal Nabi. Itulah Nabi Allah Ismail. Maka bila sejak mendapat wahyu dan mengandunglah isteri itu, maka dia sayang dengan Siti Hajar ni. Dan terlihatlah oleh Siti Sarah ni akan sayangnya lebih kepada Siti Hajar. Maka berkatalah Siti Sarah ni, nanti tak kata apa? Abe bawa lah duduk Siti Hajar ni rumah lain. Kawan ni tak boleh tengok, cemburu kawan. Faham tak ni? Faham Ustaz. Abe bawa di rumah rompin. Jangan duduk mengesih sama-sama kawan tengok cemburu. Padahal apa yang dia buat ini tidak salah. Kenapa? Cenderung batin itu tidak salah. Tapi bila dia buat depan isteri dia nampak sangat yang suami dia ni dah berat pada sana lah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan pada Nabi Allah Ibrahim untuk meletakkan Siti Hajar ini di mana? Di Mekah. Mekah. Bini pertama Palestin, bini kedua Mekah. Macam? Jauh Ustaz. Jauh. Bini pertama Perlis, bini kedua Johor. Pingsan. Palestin dengan Mekah bukan dekat tau, naik unta lah. Bukan naik Asia. Dan masa dia bawa isteri dia tu, dia tak cakap. Isteri dia bawa isteri dengan baby, Nabi Allah Ismail ni. Dia letakkan di satu tempat, di tanah yang gersang di Mekah tu. Dan dia kata dia nak tinggalkan isteri kat sini. Dia nak balik Palestin. Maka bertanyalah isteri dia, kenapa kau tinggalkan aku kat sini?
Nabi Ibrahim ni dia punya sedih, dia punya bimbang, dia diam. Maka dia tanya lagi, kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Diam lagi. Tanya lagi, kenapa kau tinggalkan aku kat sini? 3 kali tanya, diam juga. Akhirnya isteri dia Siti Hajar kata, adakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim kata, ya. Barulah isteri dia diam. Okey, Mandin? Okey Ustaz, clear. Kalau orang tanya, Kak Gayah tanya Mandin, kenapa boleh lambat? Diam. Kenapa boleh lambat? Diam. Kenapa boleh lambat? Diam. Ada kerja. Tu betul tu. Pakai cakap, aku jawab. Jadi bermakna gini Ustaz. Jadi mana gini, tidak tinggal satu rumah cenderung pada berlakunya keburukan lah maknanya. Betul. Okey Ustaz. Daripada peristiwa Nabi Allah Ibrahim yang isteri dia 2 ni, maka dikatakan ulama meletakkan hukum makruh meletakkan isteri-isteri di satu rumah. Ini kan pula satu bilik tidur. Betul tak? Ustaz betul. Haram ke Okey. Ustaz? Kalau satu bilik tidur haram ke? Memang haram kalau dia ada aurat juga. Kan? Isteri pertama, isteri kedua ada aurat juga. Apa aurat dia? Usaha lutut. Maknanya tak boleh lah suami tidur sekali serentak dengan borang isteri ni. Tu lagi satu dah pergi buat aurat. Tu lagi belajar juga ni. Tak tahu. Maka tiada wajib giliran apabila isteri itu derhaka. Maka dalam kitab ni dia bagi contoh derhaka ni seperti apa? Derhaka ni seperti keluar rumah tanpa izin. Lagi satu apa? Dia katakan tiada benarkan suami masuk rumah. Atau tiada ditamkinkan dirinya. Apa tamkin ni? Serah. Tiada Serah. diserahkan dirinya pada suaminya. Tulis sini tamkin. Nanti lain kali kalau kita buka kitab balik, kita tahulah, oh ni tamkin. Faham? Kalau suami kata dekat kita ni isteri, suami kata kat kita, tamkinkanlah diri kau kat aku. Macam, you faham? Isteri-isteri jawablah. Kalau suami kata, malam ni tamkinkan diri apa bang? Apa kin? Mana? Sebab suami ni belajar menghimah, isteri tak belajar menghimah. Jadi suami cakap, malam ni tamkinkan diri Apa kin? Apa kin? Abang nak kena bikin tu. Abang nak kena kin? Apa kecil malam tu? Aduh. Kelakar betul jadi. Cuba malam ni try cakap malam ni malam Jumaat. Tamkinkanlah diri. Kalau tak mengaji mampu nak faham. Tamkin apa pun tamkin. Abang nak kena napkin dia kata. Okey. Ni. Dengan tiada uzur. Kalau tiada uzur, tak adalah derhaka. Uzur ni macam-macam lah. Sakit ke, apa benda ke, datang haid ke. Atau dia tiada menyahut panggilan suaminya. Ni. Tiada menyahut panggilan suami atas sibuknya. Okey.
Atau dia kata derhaka lagi meminta ia akan salah. Tak ada lain. Meminta isteri akan salah. Mana keluar daripada segala sesuatu tersebut itu? Keluar ni maknanya kalau berlaku apa-apa di atas ni, walaupun satu detik sekalipun, nescaya tiada mustahak ia akan nafkah hari itu dan pakaian pada pasal ini dan mungkin lagi dia. Maknanya nafkah pakaian tak wajib, nafkah makan minum tak wajib, nafkah apa saja yang patut dinafkah kepada hari itu tak wajib. Kenapa? Dia dah dikatakan derhaka kepada suami dia, maka suami tidak wajib bernafkah. Hanya sunat jua. Kalau dia beri pun nak atas sunat je. Maka bukan sahaja terbatal diliran, tetapi terbatal juga segala nafkah. Ni kita buat macam mana ni. Terbatal juga segala nafkah. Okey. Ada faham? Tak ada faham? Ini cuba angkat tangan siapa isteri dia lebih dia seorang, angkat tangan. Tak tahu juga. Angkat tangan. Siapa bini lebih seorang? Oh tak ada Tak ada. Ini sebagai maklumat je lah belajar ni kan. Saya tengok nama tak ramai lelaki. Waiting list ada tu kot Ustaz. Waiting list tak boleh. Dia kena confirm list. Waiting list tak nak. Dia kena confirm list. Tak ada apa. Okey. Sekarang ni kita nak masuk bab lain. Kita nak habis jam 5 ni. Tanya. Ustaz, ada bab peradilan ni lah. Katakan isteri tua tu anak 2 orang. Isteri pertama, dia cakap 2. Pertama anak 2. 2 Ha. orang. Anak isteri kedua tu anak 4 orang. Macam mana yang dikatakan giliran tu macam mana? Giliran dia tak sama. Giliran tu. Giliran bermalam itu tak sama. Tetapi yang tidak sama adalah pada nafkah. Sebab bilangan anak yang tak sama. Jadi bilangan anak ni, adil dia bukan kata anak bini pertama anak 4 bagi 500, bini kedua anak 2 bagi 500. Tak. Adil pada sini adalah meletakkan sesuatu bertempat dia. Maknanya sesuatu bertempat dia. Itu nama adil. Kalau anak 4, mungkin belanja dia lebih daripada anak 2. Itu je. Pada pertimbangan pakaian Ustaz, yang tadi cakap pakaian juga ni tadi. Adakah isteri pertama tu mesti sama pakaian dia dengan isteri tak sama kedua? lah. Bilangan anak tak sama. Tak, maksud saya pakaian tadi. Bilangan Pakaian pada isteri sama lah. maknanya kalau isteri tu warna baju tu sama, mesti fashion sama ke atau macam mana? Bukan fashion sama. Mungkin pada kadar harganya sama lah. Kadang-kadang dia orang pakai sedondong tu. Sedondon. Oh, lagi bagus. Tak, itu tandanya maksudnya itu keadilan tu. Tak. Sedondon tu atas pilihan je. Atas pilihan. Ada orang bini 4 baju sama. Pernah tengok kan? Pernah tengok tak? Pernah.
Punya datang rumah tu tak ingat? Sama je bunyi dia 4 baju. Tudung pun sama je fashion. Itu atas budi atas pakatan bersama-sama lah. Itu je lah. Sama je. Tapi yang seorang anak 9. Seorang anak 8. Seorang anak tak ada anak. Jadi pembelajaran pada diri mereka ni tak sama lah. Takkan orang tak ada anak bagi 5,000, orang anak 9 5,000. Tak patut. Memang nampaknya tak adil. Jadi yang dikatakan menyamakan di sini adalah menceritakan tentang bilangan tidur malam. Dan pada perkara-perkara zahir. Perkara zahir itulah yang dikatakan belanja makan minum ke apa benda ke yang betul-betul lah. Betul. Dan sebaliknya dikatakan jika berlaku isteri-isteri ni berlaku derhaka, maka hari itu tidak wajiblah bagi nafkah. Maknanya kalau sebulan dia bagi isteri ni 5,000, seminggu ni dia kurang ajar dengan suami dia, dia tak bagi suami dia masuk rumah dia gitu, dia gini. Maknanya 7 hari ni kalau giliran dia terbatal, dan 7 hari inilah tidak ada nafkah bagi dia, dan suami dia boleh didak duit nafkah tu 7 hari. Kalau suami nak buat. Ni yang Ustaz kata. Okey. Faham tak? Faham Ustaz. Faham Ustaz. Ini satu tanbih. Tanbih ni makna apa? Peringatan. Peringatan. Okey. Saya nak alihkan ni lah. Nak jima kertas. Saya kalau kita lama tu kan, kita tak buang tu. Kalau kita dulu belajar pakai ni. Dulu mana ada Rumi ni? Tapi ada kan. Masa saya belajar sama Ustaz. Ada. Tapi baru keluar kan segi Rumi tu. Yelah memang betul. Baru keluar. Tengok saya suka tengok kita lama saya ni. Dia ada banyak benda yang saya tulis dan dia juga ada kena pergi balik. Okey. Tengok dekat tangan jari saya tu, nampak tak? Nampak? Ke atas sikit Ustaz. Ke atas sikit. Nampak? Macam blur lah. Macam blur. Kabur Ustaz. Bila datang ke sini, tengok ni. Nampak Ustaz. Nampak? Itu tahajur. Bukan tahajar. Itu tahajur. Maknanya yang baca yang tepat lah. Bukan kata ni salah. Kita kata tepat. Tahajur. Lagi satu tu bukan tasyaman. Apa? Tasyamun. Tasyamun. Tahajur. Tadi tu sebenarnya kisman. Bukan kismun. Kosmun. Itu tadi kosmun. Tasyamun. Kosmun. Nampak tak ni? Nampak tak?
Kamera ni kadang-kadang panggil dia tak mau datang. Ni engkar yang kamera ni. Tangan dia. Okay. Kalau pergi balik lah. Saya nak tunjuk apa ni? Saya nak tunjuk WhatsApp daripada Ustaz lah. Daripada Ustaz yang saya ragu-ragu ni. Dia tunjuk ni. Dia tunjuk ni. Tak nampak apa Ustaz. Bukan tahajar tapi tahajur, iaitu memboikot dan pulau. Saya kata dia terjemah ni Ustaz, tahajar. Dia kata dia terjemah dari hadis. Tapi dia kata dia tak ikut. Macam dia tak pandai nahwu saraf. Dalam WhatsApp. Jadi saya bila saya ngajar, saya tengok perkataan ni pun saya rasa macam tahajar. Saya rasa macam tak, bukan macam tahajar lah. Saya tak pandai sangat bahasa Arab ni. Akhirnya bila saya longkar-longkar kita tak jumpa. Maksudnya pukul 10 lebih dah. Maksudnya pukul 10. Saya kata mana kitab ni? Saya cek kitab tak jumpa. Ada belakang punya tak jumpa. Lalu saya kata nak tanya siapa ni? Tanya Ustaz. Ustaz jawab. Bila jawab, saya pukul 11.30 tu saya cari kitab baru jumpa. Saya tengok datang di kitab ni. Tahajur, tasyamun. Betul lah kata. Betul lah yang Ustaz kata tu betul. Jadi rupanya kita pun dah belajar. Tapi kita tak jumpa kitab. Kita tak. Yelah, silap kita juga lah. Maka Ustaz kata ini perkataan ni. Maknanya kalau ngajar, pakai perkataan ni. Mesti ada daripada semua kitab lah, semua guru lah kan. Tak boleh kita cipta-cipta pun tak boleh juga. Ni tahajur. Tahajur ni maknanya boykot. Maknanya tak cakap. Maknanya pulau. Tasyamun ni kalau ikut perkataan Ustaz Arwah Allah ya Mutamano, keluar. Keluar ni maknanya dikeluar daripada perbalahan, dimasuk pada perdamaian. Boleh juga cakap itu dia kata. Dalam kitab saya tulis hijrah. Hijrah ialah keluar lah. Ialah yang saya tulis. Dulu Arwah Utamano dia bagi beberapa makna kan. Tasyamun ni hijrah. Tahajur tu apa? Tak kita sana? Orang sebelah. Tak ada Ustaz, saya tak tulis. Tahajur tak tulis? Di mana ni? Orang sebelah tulis apa? Tahajur. Tak tulis. Tasyamun tulis apa? Hijrah. Dulu abang tulis keluar. Ya, kita duduk pun tak sama dulu kan. Perempuan duduk belakang. Kami belajar pada satu pondok lah, pada satu kitab. Pada satu guru lah. Tu bila masing-masing saya ngajar ni, saya tengok kitab dia, apa dia tulis, apa dia tulis. Rujukan. Okey. Telah mengeluarkan Zahra, nak tanya ke Zahra. Kak Zahra tanya apa? Siapa pernah belajar kitab Muhimmah sebelum ni dengan guru-guru lain? Memang kat tangan? Tak siapa je pernah belajar kitab Muhimmah ni. Ada nota tak? Takkan orang tak nak belajar Muhimmah. Kak Zakiah, ada nota tak buat? Ada. Jumpa tak ni tahajur dengan tahajar ni masa tu? Dah lama lah Ustaz, tak ingat. Masa bujang belajar, mana tak ingat. Dah sampai dapat tutu balik. Cuba tengok nota lama-lama kalau ada lah. Cuba tak lama-lama. Tapi saya ni berpandu pada nota saya lah. Bukan saya kata buku salah, tak. Saya kata saya berpandu nota saya. Buku ni salah betul? Wallahualam. Saya berpandu dengan nota saya. Bukan saya cipta ni, saya pandu dengan ustaz saya cakap. Saya pandu dengan ustaz yang saya belajar. Apa dia? Tahajur, tasyamun. Kalau bini kita tak nak cakap dengan kita, kalau suami kita tak mau cakap dengan kita cakap dengan dia, janganlah tahajur. Macam, dia faham tak? Janganlah tahajur.
Diam diri ke Ustaz? Ha? Diam diri ke? Boykot. Kalau Ustaz Daudin kata boykot. Boykot. Okay. Boykot pulau. Mana pulau ni tak nak ambil, tak nak cakap, tak nak apa, tak nak gini, tak nak gitu, tak nak pandang, tak nak apa, tak nak tengok, tak nak kawan, tahajur. Matikan diri lah, betul. Nanti suami kata janganlah tahajur. Apa jur? Apa jur? Suami baca muhimah, isteri tak baca muhimah. Janganlah tahajur. Tamkinkanlah diri awak pada saya. Apa kin? Apa kin? Ya nama. Tahajur pun tak tahu, tamkin pun tak tahu, macam mana. Okey. Okey. Tiada halal bagi Muslim meninggalkan ia akan bertutur akan seseorang yang Islam terlebih daripada 3 hari. Maka sesungguhnya keduanya, cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu atas mengekali keduanya. Maksud dia apa? Tak boleh tak tegur seorang Islam lebih daripada 3 hari. Tak tegur inilah dinamakan tahajur. Maknanya kita kata sini haram pada hadis haram lebih 3 hari. Ni. Bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada sulh berdamai. Maknanya sebaiknya adalah melakukan perdamaian. Ini sebaiknya melakukan sulh. Sulh apa? Berdamai. Kalau isteri diam, tak nak cakap, tak nak pandang, tak nak apa, janganlah tahajur. Marilah kita sulh. Oh boy. Pening bini dengar apa yang lelaki aku cakap ni. Sulh ni. Tamkinkanlah diri. Apa tamkin ni? Semua tak tahu. Itulah dia. Nescaya adalah terdahulunya kembali itu akan kifarat bagi dosanya. Bila dia berdamai itu terhapuslah dosa dia. Dan jika memberi salam ia, maka tiada menerima. Nanti kita sambung wah. Okey wah? InsyaAllah Ustaz. Kak Amy ada wah dengar sekali. Ustaz? Kak Amy ada dengar sekali. Ayang. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Boleh lepas ni cakap tahajur tasamun. Ada Ustaz yang risau. Ada. Tu Raja Hasna tu ada. Bolehlah cakap tamkin. Kau dah belajar kan? Tamkinlah pada saya. Tamkin. Apa benda Abang Wo cakap ni tamkin ni tak mendengar. Buka kita muhimah. Oh ni dia tamkin. Okey. Cukuplah pada pagi ni. Siapa rajin nanti kan boleh jumpa saya dekat Putrajaya. Tapi tak boleh datang dah kena online. Datang boleh katanya. Surau Kementerian Belia dan Sukan. Belajar buat solat. Nanti petang nanti ada apa? Ada kelab. Suduhan Muqtadi Ustaz. Pelang tadi. Kusah. Kusah. Ni Ramlan di salam bro semua Prok. Okay, salam dulu. Waalaikumsalam. Ustaz, Ya. salam juga. Itu hari tak sihat, lama tak sihat. Ni baru sihat balik. Lepas tu dia kata dia sedang jaga mak dia. Mak dia di rumah dia. Sebab dia banyak kelas online. Jadi mak dia datang kat rumah dia, duduk kat rumah dia.
Dia kata nanti kat Melaka dia cuba datang sekejap. Dia nak jumpa dengan kawan dia kata. Dia kata datang lah. Waktu makan ke datang lah kawan dia. Dia kata nanti bisa datang. Dia pencen bulan 3. Bulan 3 ke bulan 1 tahun depan. Dia kata lah bertemu lah. Dia kata dia masih sibuk lagi dengan tugas dia. Okey. Jumpa nanti tengah hari. Lepas tu petang. Lepas tu maghrib. Penawar bagi hati. Surau Damai Indah. Isyak. Bidayatul Muhtadi. Madrasah As-Solihin. Taman Cerah Utama. InsyaAllah. So hari ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni okey sikit lah, 5 kelas. Tutup video suakan 60. Tutup Pada video. pondok ni Ustaz. Ustaz, boleh bagi slide Kamu pertama. pada pondok dah sekarang ni. Apa duk? Macam tu. Pondok. Apa duk pula? Pondok. Bang pondok lagi banyak ngaji. Itulah asyik duduk atas ni je sekarang ni. Dulu ada depan ngaji. Nak ngemas sangat rumah pun tak dapat.